dalam waktu yang tertinggal, seperti angin yang tak pernah diam, menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan. Tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur bersama tetamu undangan Dr. Marufah Ismail dari UPM Serdang, Selangor. Dan minggu ini mengenai pelayaran dan umat Islam, Doktor, ya? Ya. Al-Quran menggesa manusia agar mengembara di muka bumi untuk memerhatikan bumi ciptaan ilahi serta akibat mereka yang ingkar kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi pelayaran pula, Doktor, ya, sejauh manakah pelayaran menjadi penting dalam kehidupan umat Islam? Pelayaran ini disebut dalam bahasa Arabnya, di dalam tulisan-tulisan Al-Umari umpamanya, ahli-ahli pelayaran Muslim, dia sebut sebagai Al-Masalik wal Mamalik. Al-Masalik inilah jalan-jalan, Al-Mamalik inilah kerajaan-kerajaan kecil. Maksudnya ilmu yang kita sebut sekarang sebagai ilmu geografi, dia berkembang daripada pengembaraan. Yang sekarang kita sebut geografi kemanusiaan. Yang satu lagi kita sebut geografi fizikal. Geografi fizikal ini dalam bentuk yang lebih besar kita panggil geologi, yang kita bincangkan mungkin dalam minggu lepas. Tetapi bila kita sebut pelayaran ini, dia termasuk dalam satu kategori lain yang kita sebut sebagai geografi kemanusiaan. Jadi kedua-dua ilmu ini dikembangkan oleh saintis Muslim, dikembangkan oleh pelayar-pelayar ahli Muslim. Dan kita dapati bahawa pelayaran menjadi penting dalam bagi umat Islam sebab ketika itu perjalanan darat mungkin sukar, lalu perjalanan laut terbuka luas sebagai alternatif kepada pengembangan dakwah, perniagaan, kepada hijrah, kepada segala aktiviti yang ada ketika itu ialah melalui laut. Selain pada jalan darat yang sangat terhad, maka inilah di antara sebab umat Islam sangat mementingkan. Dalam Al-Quran banyak menyebutkan qul siru fil ardh, berjalanlah pada muka bumi. Dan kita cukup kagum kalau kita renungi ayat ini dalam konteks moden. Qul siru fil ardh, berjalanlah kamu pada muka bumi. Disebut fi. Kalau dalam bahasa orang Arab biasa mesti dia sebut qul siru alal ardh, berjalanlah atas muka bumi. Tetapi dalam konteks Al-Quran, qul siru fil ardh, jalanlah pada. Fi ini pada. Pada ni boleh atas muka bumi, boleh di bawah bumi, di bawah air, boleh di atas angkasa. Fi ini boleh melipat di tiga-tiga sekali dah. Dulu kalau nak mengembara melalui udara mungkin tidak dibayangkan. Di atas air mungkin boleh dibayangkan, tetapi di bawah air tidak mungkin dibayangkan pada masa itu, seperti yang dilakukan oleh kapal selam dan sebagainya. Dan Al-Quran yang sesuai untuk setiap zaman dan ketika ini, qul siru fil ardh, berjalanlah pada muka bumi, yang tepat untuk setiap zaman dan masa. Dan apa yang kita bincangkan kali ini ialah pelayaran. Pelayaran ini disebut dalam Al-Quran banyak, walaupun tidak disebut pelayaran, itu disebut kapalnya. Al-Fuk. Al-Fuk ini ialah kapal bahtera yang besar. Disebut dalam Al-Quran, mengikut pengkaji dan ahli tafsir mengatakan sebanyak 23 kali dalam Al-Quran disebut. Maksudnya pelayaran ini sangat penting. Dan Al-Jawar, Jawar yang kita sebutkan, wa min ayatihil jawar al-jawar fil bahri kal alam, yang kita sebut bahawa kapal layar itu seperti kalau lihat daripada jauh seperti gunung. Juga digambarkan tentang pelayaran. Kenapakah pelayaran begitu penting? Sebab pelayaran inilah mesej Islam dibawa ke seluruh dunia ketika itu. Kita lihat ahli-ahli pelayaran Islam yang terkenal ialah seperti Al-Biruni. Sekali lagi, dia sebenarnya Al-Biruni, dia mengembara daripada negara dia katanya ke India itu melalui jalan darat, dan ada kata melalui jalan laut. Dan begitu juga ilmu yang berkaitan dengan pelayaran ini, ilmu astronomi atau disebut ilmu falak. Selain pada itu, sangat terkenal ialah Ahmad Ibn Majid. Ahmad Ibn Majid ini sangat-sangat terkenal dalam sejarah pelayaran Islam, dan dialah yang membantu Vasco da Gama ke Melaka, ke India. Dan kemudian diikuti oleh Albuquerque. Alfonso de Albuquerque juga dibantu oleh pelayar Muslim untuk sampai daripada Portugis datang ke Melaka. Pelayar Muslim, mereka membaca buku yang ditulis oleh orang Islam, membawa peta yang dibawa oleh orang Islam, dan menggunakan astrolab orang Islam untuk sampai ke India. Menunjukkan pelayaran ketika itu bagi orang Islam cukup hebat. Selain daripada itu, kita dengar Al-Hamawi umpamanya. Kita tahu Al-Mas'udi. Kita tahu bahawa Ibn Battuta, Ibn Khaldun, Cheng Ho, dan siapa lagi kita sebut. Ini adalah ahli-ahli tokoh pelayaran. Al-Umari umpamanya, ahli-ahli pelayaran yang sangat terkenal. Yaqut Al-Hamawi. Inilah nama-nama besar dalam ilmu pelayaran yang ketika Eropah masih belum dapat menerokai jalan selain daripada jalan di Eropah. Mereka hanya tahu dalam kurunnya ke-15 untuk datang ke timur. Dan kenapakah umat Islam begitu penting di dalam kajian ilmu pelayaran? Ialah kerana tadi kerana pengembaraan yang khususnya adalah untuk sampaikan mesej ilahi. So negara-negara yang
baru ditemui seperti Hawaii, Brazil, Manila, Siberia, Albania, Maluku, ke negara kita seperti Johor, Kedah. Ini membawa nama-nama Arab yang sebagaimana satu masa dulu kita bincangkan. Umpamanya nama-nama seperti Siberia, asal pada Siberia, kemudian Albania, kemudian kita lihat negara-negara Hawaii daripada Al-Hawa dan sebagainya. Ini yang menggambarkan umat Islam telah sampai ke situ dan dia lukis petanya. Yang barangkali ketika itu namanya sudah ada, umpamanya Pulau Hawaii. Mungkin sudah ada penduduknya, tetapi dinamakan kembali oleh umat Islam sebagai Al-Hawa, kekal sebagai Hawaii sampai hari ini. Dan kita dapati juga contoh Ibn Sa'ad Al-Maghribi, umpamanya seorang pelajar Muslim, dia nak berdakwah, dia pergi sampai ke England dalam tahun 223 Hijrah. Sampai ke sana, kemudian dia bertemu dengan Raja England yang sangat mundur ketika itu. England dalam kurun yang 223 Hijrah ini sangat mundur. Dan kemudiannya apabila Islam bertapak di Spanyol, dia hantar seorang wakil ke England dan berlaku cerita lawak di situ. Wakil yang dihantar oleh khalifah ini terlalu handsome, terlalu kacak, sehingga permaisuri tergila-gilakan nak ikut balik ke Spanyol mengikut utusan yang dihantar oleh khalifah ini. Menunjukkan bahawa nak gambarkan dalam cerita ini bahawa England ketika itu sangat-sangat mundur, tapi dunia boleh berubah. Sekarang mereka pula maju. So kita ambil iktibar bahawa dalam pelajaran ini disebut bahawa negara yang dikunjungi satu masa itu sangat maju, tiba-tiba sekarang menjadi mundur. Satu negara yang mundur satu ketika dahulu sekarang sangat maju. So kita lihat dalam jarak perjalanan yang dicatat oleh umat Islam dan sejarah yang ditulis oleh mereka untuk kita ambil iktibar, dan kita dapati bahawa Al-Biruni muncul lagi sekali lagi dalam kajian tentang laut. Dia mengatakan bahawa laut Mediterranean disebut sebagai laut tengah. Mediterranean ini dalam konteks Arab laut Al-Mutawassit. Itu sebab dalam bahasa Eropah disebut Mediterranean. Mediterranean maksudnya tengah. Laut Al-Mutawassit ini bersambung dengan laut Hind, kata Al-Biruni. Bermaksud jika itu orang menganggap bahawa Mediterranean dengan Laut Merah, dengan Laut India tidak bersambung. Sebab pengetahuan mereka tak sampai ke situ. Jadi Al-Biruni mengatakan kedua-dua laut ini bersambung. Dia buktikan dengan banyak cara, dan apakah yang boleh menyebabkan dia sampai ke situ cukup mengagumkan. Memang kita tahu bahawa dia boleh mengelilingi Afrika Selatan untuk sampai ke situ. Memang bersambung. Tapi bagaimana Al-Khwarizmi yang hidup dalam kurun 10 mengetahui dan menyatakan bahawa dua-dua laut ini bersambung? Dan dicadangkan sebelum Al-Khwarizmi lagi dicadangkan supaya kedua-dua laut ini digali satu terusan Swiss itu dicadangkan sebelum Al-Khwarizmi lagi, dan dilakukan hanya dalam kurun yang ke-18 oleh Perancis. Menunjukkan mereka membaca kajian-kajian, dan Al-Khwarizmi kajian-kajian dilakukan yang kita baca dalam sejarah silam ini yang ditulis dalam buku Al-Masalik Al-Malik ini. Dia memberikan jarak yang paling dekat di antara Laut Mediterranean dengan Laut Merah ini sejauh tak silap saya dalam 180 km yang boleh dilalui ketika itu. Sekarang mungkin lebih jauh, dan kita lihat bumi berubah. Dan inilah yang menyebabkan mereka juga melakarkan peta. Selepas sahaja mereka belayar, mereka lukis peta. Tiap tempat mereka pergi, mereka catatkan dalam buku, dalam log pelajaran mereka, dan di dalam pada masa yang sama mereka melukis peta yang mereka sebut atlas, yang kemudiannya diletakkan di atas gelop. Dan sekali lagi Al-Khwarizmi lah yang melakarkan peta buat pertama kalinya di atas gelop, dan diberikan garis lentang dan garis bujur supaya senang orang belayar melihat arah di atas permukaan bumi. Ini adalah di antara perkara yang berkaitan dengan pelajaran yang berlaku dalam kurun yang ke-13, 14 ataupun 12 lagi, sebab Al-Idrisi hidup dalam kurun yang ke-12. Dia telah membuat peta dunia di atas gelop perak. Itu di antara cabaran-cabaran ataupun pencapaian yang dilakukan, yang dicapai oleh pelajar Muslim. Terima kasih kepada saudara yang masih setia mengurusi Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam 91.1 FM. Adakah pelayaran telah bermula di kalangan Islam sejak zaman Rasulullah SAW? Kalau kita lihat sejarah, kita kenang kembali, kita tahu bahawa Rasulullah hidup di padang pasir. Dalam Al-Quran menceritakan tentang laut. Inilah kalau ada seorang pengkaji barat, dia kagum. Bagaimanakah Rasulullah yang duduk di padang pasir tiba-tiba cerita tentang ombak laut? Bagaimanakah Rasulullah duduk di padang pasir menceritakan tentang pelajaran yang tak pernah Rasulullah amini? Ini adalah mukjizat Al-Quran bagi mereka yang ingin berfikir. Tetapi kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah memang ada yang belayar. Kita lihat pada zaman Rasulullah berada di Mekah, ketika zaman umat Islam sangat sedikit ketika itu, dia dibaikot oleh orang Quraisy. Maka Rasulullah meminta ataupun memerintah sebahagian daripada
keluarga yang terdekatnya untuk berpindah ke Ethiopia, yang kawasan Habsyah sekarang, kawasan Khartoum sekarang. Yang ketika itu ada seorang raja Kristian yang adil, namanya Najasyi. Maka sepupu Rasulullah dengan rombongannya beberapa orang telah berangkat daripada Mekah, berjalan menuju ke Laut Merah, dan mereka naik kapal. Buat pertama kalinya dalam sejarah yang kita dapat dicatatkan dalam sirah, mereka berlayar ke Laut Merah dan seterusnya sampai ke Ethiopia, disambut oleh Raja Najran. Dan Raja Najran pun bertanya rombongan ini, kenapa, apa tujuan anda datang ke sini? Dia menceritakan dia di bumi Mekah telah diutuskan seorang Rasul namanya Muhammad. Kemudian kami dimusuhi. Lalu terjadilah dialog di antara Najasyi dengan kumpulan ini. Lalu dirakamkan dalam Al-Quran. Apabila mendengar semua penjelasan itu, maka Najasyi pun menangis. Keluar air matanya mengalir kerana dia tahu bahawa Nabi yang ditunggu-tunggunya telah tiba. Tetapi Najasyi tidak sempat untuk bertemu dengan Rasulullah sebab dia mangkat ataupun dia meninggal dunia kemudiannya. Lalu selepas beberapa lama, maka sahabat-sahabat tadi kembali semula ke Madinah. Tetapi sebelum kemangkatan Najasyi, dia menghantarkan satu wakil melalui sebuah kapal ke Madinah, ke Mekah, untuk bertemui rombongan ini untuk mengadakan hubungan yang rapat di antara kerajaannya dengan Rasulullah, sebab dia tahu ini diutuskan, Rasulullah ini diutuskan untuk semua umat yang akan datang. Sebab itulah disebutkan dalam Injil, disebut dalam Injil menyebutkan bahawa selepas Nabi Isa akan diutuskan seorang Rasul yang bernama Ahmad. Ahmad ialah nama Rasulullah di dalam kitab Injil. Kalau kita buka kitab Bible hari ini pun masih temui nama itu, nama Ahmad ini, tetapi diterjemahkan. Sayang, nama Ahmad ini diterjemahkan dalam bahasa Greek, namanya Parakletos. Parakletos ini maknanya orang yang terpuji. Yang dalam bahasa Inggerisnya masih ada nama Nabi Muhammad ini dalam Bible, disebut sebagai comforter, C-O-M-F-E, maknanya orang yang menghiburkan. Sebenarnya nama tak boleh diterjemahkan. Sebagaimana Kota Baru tak boleh sebutkan Newcastle, tak boleh. Kena sebut Kota Baru je. Sebab nama dan tempat tidak boleh diterjemahkan. Tapi sayang, di dalam Bible dia terjemahkan dengan nama, dengan tempat dia terjemahkan. Maka hilanglah nama Rasulullah. Tetapi ketika Najasyi, dia masih ada nama tersebut dalam kitab mereka. Dan dia sedang menunggu-nunggu ke Rasulullah. Jadi apa yang hubungan di antara Madinah dengan Najasyi ini, berlakulah pelayaran. Dan Najasyi menghantarkan rombongan untuk ke Madinah, dan didapati kapal ini tenggelam sebelum sampai ke pantai Madinah. Saya tak silap saya, kalau kita boleh semak dalam sirah, sebahagian besarnya meninggal dunia ataupun semuanya meninggal dunia, tidak sampai ke Madinah. Dan inilah di antara sejarah pelajaran yang awal. Dan pada masa Sayyidina Umar berlaku pelayaran yang awal juga, tetapi pelayaran ini tidak berjaya sebab pembukaan negara-negara baru yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar terhenti, disambung oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada satu tenteranya melalui jalan laut, dan oleh kerana pengalaman orang Arab, tentera Islam belum cekap dalam pelayaran ketika itu, mereka kalah. Oleh sebab itu Sayyidina Umar tidak membenarkan lagi tentera yang melalui laut, sebab bukan kerana tidak membenarkan secara mutlak, tetapi persediaan kita, persediaan umat Islam ketika itu, orang Arab yang jarang jumpa laut, tiba-tiba untuk berperang di laut, memang dia kalah dalam peperangan yang pertama yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Tetapi Sayyidina Umar, satu masa berlaku satu kemarau yang besar di Madinah, dan ketika itu Amr bin Al-As telah sampai di Mesir. Sayyidina Umar meminta pelayaran, berlaku gandum yang ditanam ataupun jagung yang ditanam di Mesir dibawa ke Madinah melalui jalan laut. Maka umat Islam menyediakan kapal-kapal tertentu, tetapi terlalu jauh. Lalu Sayyidina Umar meminta supaya satu terusan dibina. Lalu dibina terusan yang menghubungkan Sungai Nil ke Laut Merah. Sungai Nil pintas ke Laut Merah supaya perjalanannya dapat dikurangkan, sebab ketika itu di Madinah telah berlaku kebuluran ataupun kelaparan yang bersangatan, sehingga selepas 6 bulan, tak silap saya, kerja terusan ini siap, maka kapal segera
dihantar ke Madinah dan singgah di pantai di pelabuhan Jeddah ataupun satu pelabuhan lain yang ada di sebelum Jeddah. Maka diangkutlah gandum ini ataupun jagung ini secara besar-besaran ke Madinah, dan inilah di antara sejarah awal. Tetapi sejarah sebenarnya ialah berlaku ketika zaman Sayyidina Muawiyah. Ketika zaman Muawiyah, peperangan di laut telah berlaku. Pembukaan pulau-pulau yang berdekatan dengan Mesir sampailah ke Cyprus, sampailah pada Sicily. Sicily mungkin tidak sampai lagi ketika itu, tapi di Cyprus dan beberapa pulau yang saya lupa namanya telah dibuka oleh umat Islam melalui pelayaran. Oleh sebab itu, Muawiyah telah mengadakan satu limbungan kapal yang besar di Syam. Dan inilah di antara sejarah awal umat Islam. Sebab Al-Fuq ini disebut dalam Quran banyak kali, menunjukkan kepentingan pelayarannya yang berlaku pada ketika itu, sehingga berlakulah selepas zaman daripada Sayyidina Muawiyah inilah kapal ketenteraan yang berkaitan dengan ketenteraan Islam banyak dikembangkan melalui perkapalan, sehingga banyak timbulnya pelabuhan-pelabuhan yang membina kapal yang dilakukan untuk tujuan pengembaraan biasa, perniagaan ataupun peperangan. Dan kekuatan umat Islam ketika itu dia telah menguasai armada laut. Dan Muawiyah telah menjadi komander yang awal dalam pelayaran laut ini, sehingga ada yang mengatakan Sayyidina Muawiyah telah sampai ke Jawa, ke Pulau Jawa, dan balik daripada Jawa sebelum menjadi khalifah. Sehingga dia balik memberitakan orang di sebelah timur ada yang orang negara nama Jawa, maka dia panggil kita orang Jawi. Sampai sekarang pun orang Timur Tengah panggil kita orang Jawi, sama ada kita tanah Melayu, ada kita daripada Sabah atau daripada Jawa, daripada Sumatera, semua dia panggil orang Jawa. Sebab Muawiyah katanya sampai ke Jawa mula-mula sekali. Lepas itu dia yang anggap, oleh kerana rupa kita hampir sama, seluruhnya Al-Jawiyun, semuanya orang Jawa seluruhnya dipanggil sampai hari ini. Kalau kita pergi ke sana, dia panggil kita orang Jawi lah. Ini dapat kita buktikan ni, Doktor. Apabila kita nak menaikkan haji, orang-orang Jawi terpaksa bermikat di Yam Lam Lam. Iya, orang dalam kitab fiqh kita pun orang Jawi kena bermikat di Lam Lam, laut di luar laut pantai Yaman. Maka itulah mikat bagi orang Jawi. Bagi orang Timur termasuk orang Cina, tapi orang Jawi itu sangat terkenal. Dan negara Jawa ini dijadikan contoh di dalam kitab-kitab fiqh selama sebagai negara yang ada contoh pemerintahan yang didasarkan pada syariah, yang kemudiannya menjadi satu diambil dalam kitab-kitab lama, menunjukkan bahawa Jawi ini ataupun Jawa ini merupakan negara yang dikenali begitu lama. Dan Sumatera juga dikenali. Umpamanya Pelabuhan Parus. Sebab pelabuhan ini satu-satunya pelabuhan yang menjualkan kapur. Kapur ni yang dibakar, yang digunakan untuk dicampurkan dengan air untuk dimandikan pada mayat. Lalu dikenali di sana kapur Barus. Sebab kapur ini hanya dijual di Pelabuhan Barus. Dan ini adalah di antara hubungan pelayaran awal. Dan sejak bila kita tidak tahu bilakah awalnya, tetapi mengikut Hamka pula perkataan kafur itu, wa mizajuhu kafura, itu dalam Al-Quran itu, walaupun semua Al-Quran bahasa Arab, tetapi ada bahasa yang telah digunakan oleh orang Arab, bahasa Melayu. Kafur satu-satunya mengikut Hamka yang tercatat dalam Al-Quran yang digunakan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam. Kafur ini memang merujuk pada kapur Barus. Dan apa yang ada di syurga ini berbeza, kita tidak tahu, tetapi dipinjam namanya. Itu mengikut Hamka. Wallahu a'lam betul atau tidak, menunjukkan bahawa kegiatan pelayaran telah berlaku begitu lama. Saudara, sekian yang sempat kita bersama menerusi Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur bersama tetamu undangan Dr. Marofa Ismail dari UPM Serdang.